Okey, cikgu dah share screen. Okey, pada minggu lepas cikgu dah terangkan pada kamu berkenaan dengan perkara rumus. Okey. Pada semua rujuk tak video cikgu share sebelum ni? Tengok kan video yang cikgu dah bagi sebelum ni. Okey. Kesimpulan yang cikgu sebelum cikgu masuk untuk seterusnya, cikgu nak sentuh sikit apa yang kita belajar pada minggu lepas. Kita sambung. Okey, apa yang kita belajar pada minggu lepas, rumus algebra. Okey. Kita ada dia ada sambungan rumus ni. Dia ni adalah sambungan kepada tajuk persamaan linear. Okey, dia adalah sambungan kepada tajuk persamaan linear. Okey, di mana di bawah rumus algebra dia ada apa? Sama dengan ada nilai sebelah kiri dengan nilai sebelah kanan. Di mana dalam konsep persamaan linear kita kena ingat kalau positif dia akan jadi negatif, negatif akan jadi positif, darab akan jadi bahagi, bahagi akan jadi darab, kuasa 2 akan jadi punca kuasa 2, punca kuasa 2 akan jadi kuasa 2 dan seterusnya. Kalau ada nanti kita akan jumpa kuasa 3 dia akan jadi punca kuasa 3. Kalau punca kuasa 3 dia akan jadi kuasa 3. Nanti bila kamu faham ini, naik di tingkatan 4 di atas 5 kamu akan jumpa. Okey. Kuasa 7 pindah melalui sama dengan dia akan jadi punca kuasa 7. Punca kuasa 7 dia akan jadi kuasa 7. Yang penting kamu faham dia punya pasangan tadi lah. Okey, pada hari ni cikgu nak sambung sikit berkenaan cikgu nak sambung. Nanti boleh rujuk dari segi ni, boleh rujuk video yang cikgu dah share sebelum ni. Okey, hari ni cikgu nak sambung 3.1.3. Okey, menentukan nilai pemboleh ubah bagi sesebuah rumus yang diberi lah. Cikgu ambil contoh 4 Kita ambil. Okey, contoh 4. Jadi sikit dia punya ni. Okey. Okey, contoh soalan di atas lah. Kita buat soalan ni dah. Okey. Ni adalah persamaan linear. W sama dengan 7T tolak 5U ni adalah persamaan linear. Okey, kenapa kita panggil persamaan linear? Kerana dalamnya ada ungkapan algebra. Bila ungkapan algebra ada sama dengan, dia akan jadi persamaan linear. Jadi persamaan linear. Dan kamu kena ingat persamaan linear tu di tingkatan 2, rumus algebra di tingkatan 3 ni benda yang hampir sama sebenarnya. Kita start rekod. Okey, kalau dia kata diberi W sama dengan 7T tolak 5U. Andaian yang pertama A. Jika cari nilai W apabila T sama dengan 3 dan U sama dengan negatif 2. Kalau tak silap cikgu, last kelas cikgu dah terangkan dah. Tak silap cikgu Khalis tegur cikgu kan, cikgu tulis ni W kan. Okey, silap. Okey, tak apa, cikgu ulang balik minggu ni. Okey, W sama dengan 7T tolak 5U. Okey, gantikan untuk A. A cari nilai W sekiranya T sama dengan 3, 7 darab 3 dan tolak 5U gantikan kepada negatif 2. Okey, W. Okey, 7 kali 3 W sama dengan 7 kali 3 apa? 7, 14, 21. Okey, negatif 5 darab negatif 2. Negatif darab negatif akan jadi positif.
5 kali 2 10. Okey, W sama dengan 31. Okey, selesai ni. Kita jawab soalan B. W sama dengan 7T tolak 5U. Soalan B, cari nilai T. Okey, cari nilai T. Okey, dia dah bagi dah. W adalah 15. 15 sama dengan 7. T tolak 5. U apa? U 4. U, okey, U gantikan kepada 4. Okey. Okey, 15 sama dengan 7T tolak 5 kali 4 20. Okey, kita nak cari nilai T. T sekarang berada di sebelah kiri. Manakala ni, okey, jadi langkah pertama kita kena pindahkan serentak ni. Pindahkan ke sebelah sana. Dan 15 pindahkan ke sebelah sini. Okey, jadi 7T tolak 20 sama dengan 15. Okey, 7T. Okey, negatif 20 pindah ke sini akan jadi positif. Negatif pindah manipulasi jadi positif. Sama dengan 15 tambah 20. Okey, 7T sama dengan 15 tambah 20 35. Okey, kita sambung sini. 7T apa sama dengan 35. T sama dengan 35 bahagi ni darab. Kan darab main sini akan jadi bahagi. Okey, jadi 7 turun bawah bahagi. Maka T sama dengan 35 bahagi 7 apa? Okey, 35 bahagi 7. Kena ada kalkulator. Cikgu kena tengok kalkulator cikgu ikut dalam okey ni. 35 bahagi 7. 5. Okey. T sama dengan 5. Okey. T sama dengan T sama dengan 5. Maka tu jawapan dia. Okey, kita tengok contoh soalan yang seterusnya. Ni yang cikgu tak silap cikgu dah cerita dah pada sesi yang sebelum ni. Kita tengok pada sesi next contoh sebelum kita ni. Okey, tengok pada soalan. Okey, contoh 4. Okey, contoh 5. Okey, kita ambil contoh 5. Kalau ada soalan, Amar, Khalis dan lain-lain boleh tanya cikgu lah. Okey, contoh yang kelima. Okey, kita ambil langkah kerja dah lah. Kadang-kadang langkah kerja bagi buku ni dia terlalu skema, kita panggil skema. Tak semestinya secara mutlak kamu boleh ambil langkah kerja dah. Kamu boleh guna kaedah yang mana lebih mudah. Dalam buku punya kaedah dia punya tu skema sikit. Okey. Diberi M sama dengan diberi M sama dengan 1/4 kurungan P tolak Q kuasa 2. Tentukan nilai Q jika, maksudnya cari. Yang ni kita nak cari. Buat siap-siap nak cari. Diberi M sama dengan 16, manakala P sama dengan 3. Okey, gantikan M sama dengan 16, manakala P sama dengan 3. Maka cari Q. Okey, pertama sekali kita masukkan dulu nilai. Langkah pertama, okey, kalau dalam soalan kamu tulis dulu soalan. M sama dengan 1/4 P tolak Q kuasa 2. Okey, langkah yang kedua, masukkan nilai, gantikan nilai yang diberi. M sama dengan 16 sama dengan 1/4 kurungan P sama dengan 3 tolak Q kurungan kuasa 2. Okey. Langkah yang ketiga, kembangkan. Okey, yang mana ada kurungan ni kembangkan dulu. Okey, kembangkan. Okey, kalau kurungan macam ni, kurungan ni maksudnya yang luar kurungan akan darab dalam kurungan. Okey, kamu kena perhati ni. Ni ada dua benda yang akan masuk dalam kurungan ni. Okey. Pertama, untuk pecahkan kurungan ini 1/4 mesti darab
1/4 ni dia akan darab kedua-dua ni. 1/4 akan darab ni. Yang kedua adalah kuasa ni. Kuasa ni kalau di dalam ni, kalau tak ada ni, 3 ni sebenarnya dia kuasa 1. Q ni pun kuasa 1. Okey, kuasa 2 ni akan darab kuasa-kuasa di dalam. Tu. Dua benda ni akan berlaku ni. Okey, di sini yang mana dulu pun tak kisah. Nak pergi, okey, biasa kita ambil 1/4 dulu lah, pergi darab. Okey, jadi 16, jangan usia berapa 16 ni, sama dengan, okey, 1/4 darab 3. Tulis 1/4 darab 3. Okey, selesai ni. Lepas tu, okey, tolak. Okey, tolak. Okey, yang ni positif. Yang ni positif. 1/4 ni adalah positif. Positif darab negatif, dia akan jadi apa? Tulis sesat negatif. Okey, 1/4 darab Q. Okey, ataupun kamu letak lah positif ni tolak negatif Q. Okey, negatif Q. Boleh juga. Ataupun kamu tukar terus tadi. Negatif di sini, yang ni akan jadi positif lah. Sebab apa? Positif darab negatif, automatik akan dapat negatif lah jawapan dia. Okey. Okey. Ataupun kamu letak bab ni negatif kan. Okey, tak apa, letak, tak mau keliru. Negatif 9. Okey. Tak ada kurungan. Kurungan ni tak hilang lagi. Kita baru masukkan 1/4. Kurungan ni apa? Kurungan ni kuasa 2 ni. Kita tak masukkan lagi. Okey, selesaikan ini dulu. 1 kali 3. Okey, dia ni sama dengan 3/4. Okey. Tambah tolak akan jadi tolak. Tolak. Okey, Q ni Q ni. Okey, Q darab 1. Dia ni dia per 1 ni. Okey, Q darab 1. Jadi Q per 4. Okey, Q per 4. Okey, sebutan dia dah sama dah. Jadi kamu letak lah. Okey, 3 tolak Q per 4. Okey, kurungan 2. Okey, 2 ni dia akan bertemu semua dengan kuasa-kuasa di dalam. 2 ni akan bertemu. Ni adalah kuasa 1, kuasa 1, kuasa 1. Okey, 2 kali ni jadi 3. Yang ni 16 ni kekal. 16. Yang ni pun 16. Dia turun. Kita sesat belah ni dulu. Okey, langkah kedua, kita dah pecahkan. Kita dah 1/4 ni dah masuk dalam kurungan. Dia menjadi 3/4 tolak Q per 4. Okey, selepas 1/4 ni dimasukkan dalam kurungan. Okey, kita tinggal ni kurungan ni. Kurungan ni tak hilang lagi ni. Okey, sebab dia kuasa 2 kan. Kuasa 2 ni kita tak usik pun lagi. Kita baru usik 1/4. Jadi bila 1/4 dimasukkan dalam kurungan, didarab dengan nombor dalam kurungan ni, maka dia jadi 3/4 tolak Q per 4. Okey, kurungan balik kuasa 2. Kuasa 2 ni tak hilang lagi. Okey, sebutan dah sama. 4 pecahan pertama 4, pecahan kedua 4. Maka yang dalam konsep pecahan biasa yang kita belajar dulu, okey, kita akan letak macam ni. Okey, yang atas je kita tolak. 3 tolak Q per 4. Okey, selepas tu kita kena pecahkan lagi. Kurungan ni masih lagi belum pecah. Sebab apa? Sebab kuasa 2 di luar ni masih belum lagi dimasukkan di dalam. Maka kita darab lah. Okey, cikgu ambil satu lagi warna lain. Cikgu ambil warna apa? Okey, maka 2 ni akan masuk bertemu dengan 2 darab 1, 2 darab 1 dan 2 darab 1 kuasa ni. Dia akan jadi apa? Okey, 3 kuasa 2 tolak Q kuasa 2 per 4 kuasa 2. Okey, baru kamu cari dah, tukarkan 3 kuasa 2 berapa. Jadi 16 sama dengan 3 kuasa 2 adalah 9 tolak Q kuasa 2 per 4 kuasa 2 adalah 16. Okey, 16 kan. Okey, lepas tu dah dapat 16 sama dengan 9 tolak Q kuasa 2 per 16. Okey, bawa 16 ni ke kanan. 16 ni dekat keadaan
Bahagi pindah melepas C sama dengan dia akan jadi darab. Jadi 16 darab 16 berapa? Guna kalkulator. 16 darab 16. Okey, 16 darab 16. 16 darab 16. Okey, 256. 256. Okey. 256. Okey, dapat sini 256 sama dengan 9 tolak Q kuasa 2. Okey, sekarang nak cari Q kan? Okey, jadi Q berada di sebelah kanan. Okey, jadi kita pindahkan serentak. Cikgu lebih suka kita pindahkan serentak. 26 bagi sini, 256 bagi kita. Jadi 9 tolak Q kuasa 2 sama dengan 256. Okey, jadi apa yang kita kena pindah pula? 9 ni pindah ke sebelah sana. Pindah. Tinggal negatif Q kuasa 2 sama dengan 256. Positif macam ni akan jadi negatif 9. Ingat konsep sama linear, kita jangan lupa lah positif negatif tu. Okey, 256 tolak 9 apa? 256 tolak 9. Okey, 256 tolak 9 247 kan? Okey, 247. 247. Okey, sini sama dengan 247. Okey, negatif Q kuasa 2 sama dengan 247. Okey, sekarang ni kita apa yang kita kena pindah dulu? Okey, kuasa 2 ni pindah melepas C sama dengan. Okey, jadi negatif yang tinggal negatif Q sama dengan kuasa 2 akan jadi punca kuasa 2 247. Okey, negatif Q sama dengan punca kuasa 2 247. Punca kuasa 2 247. Okey, punca kuasa 2 punca kuasa 2 247. Tiga perpuluhan 964. 3.964. Okey, 3.964. Okey, lebih kurang 4 sekejap pandai. 4 ataupun 3.96. Kita ambil 2 titik perpuluhan. Okey, 3.96. Okey, 3.96. Okey, kita sambung warna merah pula. Okey, jadi 3.964. Jadi 3.96 lah. Okey, tak habis lagi ni. Okey, negatif kalau abjad ni dalam keadaan negatif, kamu kena ingat abjad ni dalam keadaan negatif, dia sebenarnya negatif Q ni sama dengan negatif 1 darab Q. Kena ingat tu. Kalau dia bagi negatif Y di akhir tu, tak habis lagi. Dia sebenarnya negatif 1 yang hidden tu darab dengan Y. Jadi negatif 1 darab Q. Okey, negatif 1 ni pindah melepas C sama dengan, dalam keadaan darab dia akan jadi bahagi. Jadi Q sama dengan 3.96 bahagi negatif 1. Okey, positif bahagi dengan negatif dia akan jadi negatif. Okey, jadi Q sama dengan negatif 3.96. Okey. Okey, kamu kena double check kalau kau ada yang mana kita tersilap kira. Okey. Itulah, kalau tak ada apa-apa, inilah betul lah jawapan dah. Okey. Boleh. Kita pergi pada contoh seterusnya. Yang pakai handphone ni siapa dah? Halis?
Okey. Boleh Khalis? Boleh. Okey, bagus. Alhamdulillah. Amar? Boleh cikgu. Alhamdulillah. Ni seorang lagi siapa? Dengar tak suara cikgu yang pakai handphone ni? Tak naik nama. Sekejap, kita tengok. Okey, kalau tengok pada sini punca 04. Kaedah buku ni pelik sikit. Lepas nanti kita check, kita tengok pada penyelesaian masalah. Cikgu ambil hari tu. Okey, hari tu kita dah buat 3.1 soalan nombor 1 kan. Kita pergi pada soalan nombor 3 ni lah, yang benda yang kita bincang tadi. Tajuk ni sebenarnya tak ada apa lah. Kalau kamu Khalif dah faham dari segi konsep yang cikgu sebut tadi, maksudnya kamu dah kuasai bab ni lah. Okay, kita cikgu cerita sikit latihan ni. Okey. Okey, kita ambil contoh soalan nombor 3. Dia straight terupanya apa yang kita bincang tadi. Okey. Kita sambung sikit ya. Yang penting kamu faham konsep dah. Rumus algebra ni adalah sambungan pada persamaan linear. Apa beza persamaan linear dengan rumus algebra? Hampir sama, 98% sama. Okey. Kalau tengok pada soalan ini, okey, selesaikan yang berikut. Okey, dia katalah diberi C sama dengan 4D tambah 8. Hitungkan nilai C. Di sini biasa dia akan pecah dua soalan lah. Cari nilai C andai D sama dengan 2. Cari nilai D kalau andai C sama dengan 10. Jadi kamu gantikan terus. Okey. C, cari nilai C. C sama dengan 4 darab 2 tambah 8. Okey, 4 kali 2 4 darab 2 8, 4 kali 2 8 kan. 8 tambah 8 16. Maka C sama dengan 16. Okey. D apabila C sama dengan 10. Kalau kata 10 sama dengan 4D tambah 8. Okey. Bila D berada di sebelah ini, cikgu lebih suka pindahkan serentak ke sebelah sana. Maka 4D tambah 8 sama dengan 10. 4D, ni kaedah persamaan linear ni. Kaedah persamaan linear yang kita belajar sebelum ni. Okey, sama dengan 10 tolak 8. D sama dengan 10 tolak 8 apa? 2. 4 main sini akan jadi bahagi. Bahagi apa? 4. D sama dengan 1/2 ataupun 0.5. Okey. Kita pergi pada soalan nombor 2. Simple je soalan. Okey, 1/3 M sama dengan 2/3 N tambah 8. Hitungkan nilai M apabila, okey, soalan C. Ni soalan B tu. Tak apa, kita pergi soalan C. Okey, soalan C yang pertama. Okey, M, cari nilai M. Okey, 1/3 M sama dengan 2/3 darab apa? N sama dengan negatif 15. Okey, dia kata negatif 15 tambah 8. Okey, negatif 15. 3 dengan 15 boleh dikecilkan. Potong 1, potong 3, 6, 9, 12, 15, 5. Okey, 2 darab negatif 5, negatif 10. Kita tulis 1/3 M sama dengan negatif 10 tambah 8.
Okey, negatif 10 tambah 8. Hutang RM10, bayar RM8. Jadi hutang lagi RM2, negatif 2. Jadi 1/3 M sama dengan negatif 2. Okey, lepas tu apa yang kita kena pindah? Okey, 3 pindah melepasi sama dengan, jadi apa? Yang tinggal 1M. 1M sama dengan M. Pada positif kan? M sama dengan negatif 2 darab 3. Cikgu sikit tu. 2 darab 3 6, negatif 6. M sama dengan negatif 6. Simple. Okey, kita pergi pada nombor situasi yang kedua. N, cari N apabila M sama dengan 30. Maka tulis balik. Okey, yang kedua. Okey, 1/3 darab M sama dengan 30. 30. Okey, sama dengan 2/3 M tambah 8. Okey, potong. Ni boleh dibahagi darab kamu kena ingat ni darab. Okey, darab atas boleh mati dengan bawah ni. 30 ni dia per 1. Cikgu tak bawah sangat. Dia per 1. Jadi dia boleh matikan dengan 3. Potong 1, potong jadi 10. Okey, jadi 10 sama dengan 2/3 N tambah 8. Okey, sekarang ni N berada di sebelah ni. Cikgu lebih suka kalau ni berada di sebelah ni, kita pindahkan terus serentak. Pindahkan serentak ke sana. Jadi kita sambung bawah ni. Okey, sambung mana? Okey, sambung atas ni. Okey, jadi 2/3 N tambah 8 sama dengan 10. Okey, yang mana kita nak kena pindah dulu? Yang mana kamu nak kena pindahkan dahulu? Nombor yang paling jauh dengan N. Tu N, paling jauh dengan N. Yang paling jauh dengan N adalah 8. 2 ni dia melekat dengan N, 3 pun melekat dalam nombor pecahan. Jadi yang paling jauh adalah 8. 8 pindahkan dahulu. Jadi 2/3 N sama dengan 10 tolak 8. Cikgu sikit terus sini. 10 positif. Tak apa, kita tulis 10 tolak 8. Jadi sama dengan 2/3 N. Ni cikgu tunjuk step by step ni. Kamu nanti kalau kamu dah mahir, kamu sikit je lah. Tulis 2/3 N sama dengan 2 terus. Yang ni tak payah, langkah tu tak payah. Sikit yang mana boleh sikit. Okey, lepas tu nak pindahkan mana pula? 2 ke 3? Bawah 3 pindah dulu. Jadi 2 N sama dengan 3 dalam keadaan bahagi. Mesti akan jadi darab. 3 kali 2 6. Okey, N sama dengan 6. Ni darab. Mesti akan jadi bahagi 2. Maka N sama dengan potong 1, potong 3. Jadi N sama dengan 3. Okey, dapat jawapan kita. Boleh? Okey, jadi selesai. Okey, cuba tengok soalan B. Kita bincang sekat-sekat ni. Nanti kamu cuba buat latihan ni. Siapa yang dah mahir, nanti cuba buat lah. Buat nanti snap gambar kat cikgu. Hantar gambar bagi kat cikgu. Okey, diberi 4P sama dengan 18 tolak 5Q. Okey, di mana P, cari nilai P apabila Q sama dengan 2. Okey, Q sama dengan 2. Situasi yang pertama. Okey, jadi soalan yang pertama kita tulis siap-siap. 4P sama dengan 18 tolak 5 darab 2. Harap. Okey, 4P sama dengan 18 tolak 5 kali 2 10. Okey, susah dulu. 4P sama dengan 18 tolak 10 8. Okey, P sama dengan 8 bahagi 4. P sama dengan 8 bahagi 4 2. Potong 1, potong 2. Okey, P sama dengan 2. Okey, jelas
Okey, masa kita pun ada 5 minit lagi sebelum dia automatic log out. Okey, kalau anda kata tak boleh guna link yang cikgu bagi sekejap lagi, link yang cikgu share sebelum ni, nanti cikgu akan share semula link baru dalam grup nanti kamu join melalui link yang baru kalau tak boleh. Nanti kamu update dalam grup Telegram ataupun grup parent, cikgu akan share kat situ. Cikgu akan create link lain. Kalau link yang cikgu bagi ni tak boleh masuk sebab dalam kes petang tadi tingkatan 3 tak boleh nak join balik link yang cikgu bagi. Dia jadi macam error. Nanti kamu join guna link yang baru cikgu share sekali. Okey. Soalan nombor 2, B2 kita sambung sikit lagi. Okey, cari nilai Q apabila P sama dengan 2. Okey, P sama dengan 2. Dia kata, okey, kes yang kedua, P ni sama dengan 2. Cari nilai Q. Okey, tulis siap-siap. 4 darab, kamu boleh comot tu siapa? 4 kali 2 apa? 4 darab 2, 8. 8 sama dengan 18 tolak 5Q. Okey, bila jadi macam ni, ingat konsep cikgu, tukar, pindahkan serentak tapak dah. Jadi simbol tak berubah. 18 tolak 5Q sama dengan 8. Dia terbalikkan. Okey, apa yang kita kena pindah? 18 kali negatif 5. 18 paling jauh dengan Q. 18 kita pindah dulu. Jadi tinggal negatif 5Q sama dengan 18. Kalau 18 ni 8 tolak padang. Okey, 8 ni okey, 18 ni positif, mesti akan jadi negatif 18. Okey, negatif 5Q sama dengan duit RM8, hutang RM18, maka dia berhutang lagi RM10. Ada duit RM8, berhutang RM18. Okey, hutang RM18, dia bayar RM8, jadi baki lagi hutang negatif 10. Okey, 5Q. Okey, 5Q maksudnya negatif 5 ni darab dengan Q. Maka kita pisahkan, Q sama dengan negatif 10. Okey, darab mari sini akan jadi bahagi negatif 5. Maka Q sama dengan bahagi negatif akan jadi positif. 10 bagi 5 jadi 2. Potong 1 potong 2 jadi 2. Okey, Q sama dengan 2. Okey, jelas Okey, kita tengok pada contoh yang seterusnya. Okey, cikgu buat slide lain. Okey, bersedia? Saat lagi kita akan terlog out. Nanti join semula kelas cikgu. Kita nak sambung sikit ni. Okey, cikgu padam ni. Okey, pergi pada soalan B, C dah. Okey, D. Kita ambil warna purple pula. Okey, soalan D. Okey, punca kuasa 4M sama dengan, okey, kita tulis terus yang pertama. Nampak tak? Okey, cari nilai N. Okey, dah bagi dah siap. Punca kuasa 4 darab M sama dengan 4 darab 4. Okey, sama dengan N kuasa 2 tolak 5 per 2. Okey, 4 kali 4 16. Punca kuasa 2 16 sama dengan N kuasa 2 tolak 5 per 2. Okey, punca kuasa 2 16 apa? Okey, punca kuasa 2 16 adalah 4 kali 4 16 Okey, 4 darab 4. Jadi 4 lah. Kalau bagi yang tak tahu, saya tunjuk manual lah. Tingkatan 1 kita dah belajar tajuk kuasa 2, punca kuasa 2. Jadi kamu tekan sini. Okey, punca
rumus algebra. Okey, boleh. Okey, boleh. Okey, alhamdulillah boleh. Okey, tersambung sikit lagi. Okey, tersambung sikit lagi. Okey. Okey. Punca, okey. Oh, cikgu lupa, cikgu nak tunjuk kalkulator tadi kan. Punca kuasa 216. Kalau cara nak guna simple saja. Okey, tulis punca tekan punca kuasa 16, punca kuasa 216 sama dengan 4. Okey. Punca kuasa 2. Okey, 16 sama dengan 4. 4 sama dengan N kuasa 2 tolak 5 per 2. Okey, sebelum tu kita pindahkan siap-siap lah. Okey, kalau nak pindah, nak terbalikkan dulu pun tak apa. Okey, semua ni pindah ke sebelah sana, dan ini 4 ni pindah ke sebelah kanan. Okey, jadi N kuasa 2 tolak 5 bagi 2 sama dengan 4. Okey, apa yang kita kena pindah? Okey, 2 pindah lepas di sana. Okey, yang tinggal adalah N kuasa 2 tolak 5 sama dengan 4 kali 2 sama dengan 4 darab 2 8. Okey, N kuasa 2, okey, tolak 5 main sini akan jadi positif sama dengan 8. Ni tolak tolak negatif 5 akan jadi positif 5. 8 tambah 5 N kuasa 2 sama dengan 13 13. 8 tambah 5 8 13. Okey, kuasa 2 main sini akan jadi punca kuasa. N sama dengan kuasa akan jadi punca kuasa. Punca kuasa 13. Punca kuasa 2 13. N sama dengan, okey, punca kuasa 13 apa? Dia bukan punca kuasa 2 sempurna ni. Kena tengok kalkulator. Okey. Oh, jadi. Punca kuasa 2 13 sama dengan 3.61. Okey, 3.61. Maka N sama dengan 3.61. Kita bundakan kepada 2 titik perpuluhan, maka jawapan dia adalah 3.61 N. Okey, selesai jawab soalan pertama. Nampak panjang ni, cikgu tunjuk step by step. Nanti kamu boleh skip je. Yang mana boleh kamu dah faham tu, kamu skip je. Okey, pergi pada yang kedua. Okey, cari nilai M apabila N sama dengan 2. Okey, tulis punca kuasa 4M sama dengan, okey, N ni adalah 2. N 2. Kamu cari siap-siap 2 kuasa 2 sama apa? 2 darab 2 4. Tulis siap-siap 4. 4 tolak 5 per 2. N ni gantikan terus, N ni gantikan terus menjadi 2. Jadi 2 kuasa 2 4 terus. Okey, 4 tolak 5 bagi 2. Okey, yang ni punca kuasa 4M sama dengan 4 tolak 5 bagi 2. Okey, 4 tolak 5 kamu selesaikan terus lah. Okey, ini punca kuasa sekali.
Okey, tak apa, selesaikan dulu lah. 4 tolak 5, negatif 1 per 2. Negatif 1 per 2. Negatif 1 per 2 sama dengan negatif 0.5. Kan? Cuba selesaikan ni. Kamu akan dapat negatif 0.5. Sebab apa? Negatif 1 bahagi 2. 1 per 2 sama dengan 0.5 kan? Negatif 0.5. Okey. Punca kuasa, okey, apa yang kita nak pindah adalah punca kuasa ni pindah menerusi sama dengan akan jadi kuasa. Jadi yang tinggal 4M sama dengan negatif 0.5 kuasa 2. 4M sama dengan 0.5 kuasa 2 apa? 0.025 tak ego. Kita apa, kita tengok kalkulator. Kalkulator sikit lagi. Okey, 0.05 kuasa 2 sama dengan 1/4 ataupun 0.25. Okey, negatif 0.25. 4M sama dengan 0.25. Cikgu ambil yang warna cerah ni. Okey, negatif 0.25. Okey, M sama dengan negatif 0.25. Yang ni darab bahagi 4. M sama dengan negatif 0.25 bagi 4 berapa? Ni kena ada kalkulator. Sebab tu kita ni lebih apa, sebelum kita mula kelas tu, kalau siapa yang ada kalkulator, lebih baik standby, yang melancarkan lagi kita punya calculation lah. Okey, bahagi dengan 4. Okey, negatif 0.0625. M sama dengan negatif 0.0225. Okey, gitu sini. Ada negatif 0.625. Okey. Okey, kita akan dapat negatif 0.625. Okey, negatif 0.625. 0.0625 kan? Kita balik. Aku lupa lah. Ngantuk tak malam. Kosong 0.0625. Okey. Ini bukan negatif 0.0625. M sama dengan negatif 0.025. Itulah kaedah dah. Jadi cuba buat ikut step yang cikgu bagi. Okey, cuba kamu ikut step yang cikgu bagi. Okey, pastikan kena ingat kunci bagi soalan ni. Kalau yang cikgu sebut tadi, kunci bagi kunci bagi persamaan linear adalah simbol tu lah, yang melepasi sama dengan tu. Kena ingat, kalau positif akan jadi negatif, negatif akan jadi positif, kuasa 2 akan jadi punca kuasa 2, dan seterusnya lah. Cuba buat soalan ini. Okey, kalau ada soalan nanti cuba tanya cikgu dalam grup WhatsApp, boleh? Okey, nanti konsep dia sama ni. Dia ada pecahan. Kalau pecahan bercampur je ni, kamu tukar kepada pecahan tak wajar, darab tambah. Okey, selesaikan macam tu. Okey, 2 darab 1, 2 tambah 1, 3. 3 per 2. Jadi 3 per 2 S apa? Cari nilai S. Jadi simple je. Okey, cuba buat dulu. Khalis. Okey, Amar. Khalis. Okey tak? Okey. Kerja kau. Okey, bagus. Hantar
engkau cuba buat soalan apa? Cuba dulu buat. Kalau ada soalan muka okey, cikgu dah try dah. Okey, kamu cuba buat soalan muka surat 50 ni, soalan nombor 3. Nah. Okey, hantar cuba buat soalan nombor 3 muka surat 50. Okey. Kamu buat satu-satulah detail ni lah. Nah, kalau ada soalan kamu tanya cikgu, snap gambar, tunjuk jalan kerja kamu tunjuk kat cikgu. Cikgu check betul ke tidak. Nah. Okey, untuk hari ni ya, sekali. Untuk hari ni hari ni kita sebenarnya kita dah habis dah tajuk ni. Next kelas kalau tak ada apa-apa kita akan masuk tajuk baru, tajuk polygon. Okey, kita akan masuk tajuk polygon next kelas. Jadi ada apa-apa soalan tak dekat ni? Yang kosong ini masih soalan ke penambahan? Okey, tak apa, hantar buat dulu soalan nombor 3 saja. Cikgu nak tengok soalan nombor 3 saja. Nombor 3. Nanti kamu tanda nah. Okey, jadi kalau ada apa-apa masalah tanya cikgu, PM cikgu tu lah. Khalis boleh PM, siapa-siapa boleh PM cikgu. Okey, cikgu akan jawab ah. Okey, kelas kita pada malam ni cakap tu saja. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada next kelas kita pada minggu depan kan. Okey, insyaAllah kita akan jumpa lagi pada minggu depan pada waktu nanti cikgu akan tentukan lah. Kalau tak ada apa-apa kita akan ikut jadual seperti yang mana yang dirancang lah. Kecuali kalau cikgu ada urusan kat sekolah, baru kita ijah jadual malam lah. Boleh? Okey, cakap tu saja kelas kita pada malam ni. Kita tutup dengan tasbih farah dan surah wal as. Subhanallah wa asyhadu an la ilaha illallah. Okey, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey.